Hai, saya Sudin Saleh. Hari ini kita nak bincangkan tentang tiga strategi ataupun cara untuk entry sesuatu saham. Tiga cara ni ketiga-tiganya berbeza. Okay? Supaya apa? Dan kita akan kupas juga satu-satu untuk nanti supaya anda boleh pilih yang mana satu agaknya yang sesuai dengan jiwa kita ataupun sesuai dengan style kita. Tiga cara tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan dipanggil yang pertama buy on breakout dan yang kedua buy on dip ataupun ada juga yang panggil buy on retrace lah, buy on weakness, tapi kategori yang sama. Dan yang ketiga adalah merupakan buy on rebound. Okey, jom kita tengok apa perbezaan dan kelebihan dan kelemahan antara ketiga-tiga strategi ni. Let's say harga saham tu bergerak dan ini adalah merupakan paras resistance yang agak lama. Sebagai contoh, resistance yang agak kuat lah yang di atas ni. Okey, di sini. Okey, apabila harga saham tersebut naik melepasi paras resistance. So lagi kuat resistance tersebut, let's say lah resistance yang all time high ke 52 week high ke ataupun dah lama dah dia cuba tak lepas, apabila dia berjaya lepas, itulah yang dipanggil sebagai breakout. Jadi siapa yang kalau maknanya lepas breakout je kita terus beli, itulah teknik pembelian ataupun entry yang dipanggil sebagai buy on breakout. So kenapa logiknya? Logiknya adalah selagi harga tu bila dah lepas psikologi resistance yang sangat kuat, sebagai contoh, biasanya dia akan melepasi, dia akan menuju ke satu fasa yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebab tu ramai yang berminat membeli saham-saham apabila ketika dia breakout. Okey. Kita tengok dululah baru kita bincangkan tentang pro and cons. Okey, let's say saya nak copy paste. Senang, tak payah nak buat banyak kali. Okay, let's say untuk yang kategori yang kedua. Okay, selepas dia breakout. So kategori yang kedua ni dia tunggu dulu. Dia breakout je dia tak beli, dia chill, dia relax. Tapi dia tunggu apabila saham tu selepas breakout ataupun selepas berlaku kenaikan, dah lepas resistance, tunggu dia dip sikit, tunggu dia retrace sikit ataupun tunggu dia pull back sedikit ataupun tunggu dia jadi weak sedikit, menghampiri para support ni yang dulunya merupakan resistance dan sekarang dia dah menjadi support yang baru. So kat sini barulah dia beli. Yang ni tadi beli dekat sini, breakout je terus beli. Yang ni kata bila tunggu dip dekat dengan support barulah dia beli. So inilah yang dipanggil sebagai buy on dip. Okay, ataupun macam-macam lah, dia yang panggil buy on weakness, buy on retrace, buy on pullback tapi biasanya kita panggil buy on dip. Strategi seperti ini. Okay, dan kemudian satu lagi strategi. Okay, satu lagi strategi adalah kita buat lagi sekali lah nak copy paste dah hilang dah. Okay, sama. Okay, dia breakout. Okay, melepasi paras resistance sebelum ni. Dan saham tu telah pun dip. Tapi dia mulakan kenaikan. Dia rebound. Dia dah dip, rebound. Dia dah dip ke support, kemudian rebound. Jadi, pembelian tu berlaku di sini. Berlaku ketika dia rebound. So, inilah yang dipanggil sebagai buy on rebound. Okay. Sekarang kita nak tengoklah apa kelebihan dan kelemahan antara ketiga-tiga strategi supaya senang untuk kita buat pemilihan. Okey, contoh buy on breakout. Kelebihannya adalah kita dapat entry cepat. Maksudnya entry cepat maksudnya mana? Kadang-kadang ada saham yang apabila selepas dia breakout, dia tak toleh ke belakang dah. So dia akan terus naik dan sangat tinggi. So tak sempat pun turun ke paras support yang seterusnya. So untuk case seperti ini, kalau kita beli buy and breakout, kita dapat enjoy lah kenaikan tu di peringkat yang agak awal. Cuma kelemahannya apa? Kelemahannya, let's say lah kalau breakout tu tak menjadi. Contoh lepas dia breakout, dia jatuh pula. Dah lah jatuh kat sini, jatuh pula pecah support tu. Dia kembali ke paras yang bawah. Yang ini kembali menjadi resistance. Jadi itu adalah antara risikonya. So point dia adalah kalau kita dapat entry, kita dapat entry dengan cepat. Tapi kalau tak menjadi, kita pun cut loss level kita agak tinggi dan agak parah. Let's say kalau kita beli somewhere yang kat sini lah, lepas dia terbang. Okay.
Buy on dip pula, kelebihannya, antara kelebihannya, dia agak selamat. Paras ni adalah paras yang paling selamat. Maknanya kita beli dekat-dekat dengan support. Lepas dia retreat, dia terbang, breakout, tak apa, chill dulu, relax dulu. Dekat-dekat dia menghampiri paras support tu, barulah kita beli. Jadi kita boleh beli pada harga yang lebih murah, yang lebih rendah, berbanding dengan kawan-kawan yang beli masa buy on breakout. Jadi kita rasa, oh okey, tak apa, cantik lah, boleh beli yang harga murah sikit. Kelemahannya adalah macam kes ni lah. Ada saham yang dia tak dip pun, dia tak retrace pun, dia terus naik dan naik, maka kita tak dapatlah saham tersebut. Jadi untuk yang mereka yang ikut style buy on dip ni, kalau saham tu tak dip macam mana? Kalau tak dip maksudnya tak dapatlah beli. Tak apa, move on, pilih saham yang lain pula. Janji selamat. Dia lebih berhati-hati. Okey, yang ketiga pula adalah yang ni lagilah nak dia dah breakout, okey, dah dip, tapi dia nak confirmation. Jadi dia nak beli betul-betul. Sebab kadang-kadang bila saham tu tengah dip, kadang-kadang dia dip agak lama. Dia agak lama berlega-lega di sini. Jadi mungkin untuk yang mereka yang nak yang confirm, nak yang ni, so lebih kepada style buy on rebound. Bila saham tu telah breakout, dia telah dip sedikit, dan bila dia nak mulakan kenaikan seterusnya, barulah dilakukan pembelian. Okay, kelebihannya adalah mungkin kita dapat beli yang lebih kurang macam breakout juga. So kita beli dekat timing yang agak cantik. Tapi kelemahannya juga bila rebound ni pun kadang-kadang boleh jadi tak menjadi. Rebound ni bila tak menjadi, dia jatuh semula dan melepasi paras cut loss ni. Jadi tempat nak paras nak cut loss tu pun agak tinggi risikonya. Okay, so anda macam mana? Anda suka style yang macam mana? Suka buy on breakout ke? Suka buy on dip ke? Ataupun lebih selesa dengan buy on rebound? So boleh tulis dekat ruangan komen ni strategi pilihan anda. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang lain.